Modul pembelajaran Mastery. Modul ini membolehkan guru, pertama, menyatakan prinsip pembelajaran Mastery. Kedua, menjelaskan peranan pembelajaran Mastery dalam meningkatkan tahap pencapaian murid. Ketiga, melaksanakan pembelajaran Mastery dalam PDP. Pembelajaran Mastery ialah satu pendekatan PDP yang berfokuskan kepada tahap penguasaan murid dalam sesuatu kandungan pembelajaran yang diajar supaya murid dapat menguasai sesuatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit yang seterusnya. Hasil pembelajaran ditentukan dan disusun mengikut hierarki atau unit pembelajaran.
Perancangan dan pelaksanaan PDP dilakukan dengan menarik dan menyeronokkan serta bermakna melalui penggunaan bahan PDP yang berkesan. Pentaksiran berterusan dilakukan untuk mengenal pasti perkembangan pembelajaran murid bagi tujuan tindakan susulan. Tindakan susulan dilakukan melalui aktiviti pengayaan untuk murid yang telah mencapai objektif pembelajaran dan aktiviti pemulihan bagi yang belum mencapainya. Prinsip asas dalam pembelajaran mastery. Semua murid lazimnya boleh mempelajari apa yang diajar oleh guru. Kandungan pembelajaran dipecahkan kepada unit-unit kecil supaya mudah dikuasai oleh murid. Murid memerlukan masa yang mencukupi untuk menguasai sesuatu hasil pembelajaran yang ditentukan. Pengajaran bagi setiap unit pembelajaran mestilah jelas. Kepentingan pembelajaran mastery. Mengurangkan jurang pencapaian antara murid. Murid berpeluang membina asas yang kukuh. Memastikan kelancaran sesi pembelajaran seterusnya. Meningkatkan keyakinan murid. Pembelajaran bermakna. Proses pelaksanaan pembelajaran mastery berdasarkan pembelajaran mastery boleh mengurangkan pendekatan PDP yang berpusatkan guru. Dalam usaha melaksanakan pembelajaran mastery, beberapa langkah perlu dirancang dengan teliti dan sistematik bagi memastikan satu proses PDP yang berkesan dengan mengambil kira pengalaman pembelajaran murid dan memberi ruang yang lebih kepada mereka untuk mengembangkan pengetahuan, kemahiran dan nilai sedia ada bagi meningkatkan tahap penguasaan mengikut kemampuan mereka sendiri. Langkah 1, penentuan objektif pembelajaran. Guru perlu menentukan objektif pembelajaran yang selari dengan kandungan kurikulum. Langkah 2, prapentaksiran. Guru perlu melaksanakan prapentaksiran bagi mengetahui dan menentukan pengalaman, tahap kemahiran, potensi dan pengetahuan sedia ada murid sebelum memulakan pengajaran. Prapentaksiran membantu guru mengenal pasti murid yang berkemungkinan memerlukan bimbingan semasa proses PDP. Prapentaksiran juga membantu guru mengubah suai rancangan PDP berdasarkan kesediaan murid. Guru menjalankan PDP mengikut kesesuaian dengan menggunakan strategi yang berkesan dengan mengambil kira minat, kebolehan, gaya pembelajaran, pengalaman dan latar belakang murid bagi mencapai objektif yang dihasratkan. Langkah 4, pentaksiran formatif 1. Guru perlu melaksanakan pentaksiran formatif 1 bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Pentaksiran formatif 1 dijalankan kepada semua murid untuk mengukur kandungan pembelajaran yang sepatutnya dikuasai dalam sesi PDP pada hari tersebut atau selepas sesuatu tajuk. Langkah 5, tahap penguasaan murid. Guru perlu menyediakan aktiviti pengayaan kepada murid yang telah mencapai objektif pembelajaran. Aktiviti pengayaan yang dirancang seharusnya membolehkan murid meneroka dengan lebih mendalam pelbagai topik yang berkaitan untuk menarik minat mereka, termasuk pengetahuan dan kemahiran di luar ketetapan kurikulum bagi meluaskan pengalaman pembelajaran.
Guru juga perlu menyediakan aktiviti pemulihan untuk murid yang belum mencapai objektif pembelajaran bagi meningkatkan pemahaman mereka. Aktiviti pemulihan melibatkan penyesuaian pendekatan dan bahan PDP dengan mengambil kira perbezaan gaya pembelajaran dan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid. Hal ini membolehkan mereka menguasai kandungan dan kemahiran yang diperlukan seterusnya boleh mencapai objektif pembelajaran sepenuhnya. Langkah 6, pentaksiran formatif 2. Pentaksiran formatif 2 hanya akan dilalui oleh murid yang menjalani aktiviti pemulihan. Pentaksiran ini adalah untuk memastikan mereka telah benar-benar menguasai kandungan pembelajaran yang sepatutnya dikuasai. Sekiranya murid belum menguasai, guru boleh mengulang aktiviti pemulihan dan pentaksiran formatif sehingga guru berpuas hati dengan penguasaan murid sebelum berpindah ke pembelajaran seterusnya. Mempunyai keyakinan bahawa semua murid boleh belajar dengan berjaya dan menguasai sesuatu hasil pembelajaran sekiranya diberikan masa yang mencukupi. Memberi dorongan kepada murid sehingga mereka dapat menguasai sesuatu pembelajaran. Menggunakan pelbagai bahan pentaksiran secara pemerhatian, lisan dan bertulis. Menggunakan pelbagai bahan kendiri untuk aktiviti pemulihan dan pengayaan. Memastikan murid menguasai pembelajaran dengan aktiviti pemulihan, manakala aktiviti pengayaan dapat mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan kemahiran serta nilai. Mewujudkan aktiviti pemulihan dan pengayaan secara bijaksana agar murid tidak merasakan dirinya terpinggir serta keseronokan belajar dapat dirasai. Guru juga perlu sentiasa memberikan pujian bagi setiap peningkatan kefahaman murid. Menghadapi segala kemungkinan penerimaan dan kefahaman murid terhadap kandungan yang disampaikan. Oleh itu, guru perlu proaktif dan kreatif untuk menjalankan strategi pengajaran yang sesuai dengan tahap pemikiran murid. Contoh PDP dalam pembelajaran masteri. Matematik awal prasekolah. Pengalaman pranombor pola. Langkah pertama, penentuan objektif pembelajaran. Objektif yang ditentukan guru untuk aktiviti ini ialah murid dapat melengkapkan pola mengikut warna. Langkah kedua, pra-pentaksiran. Pada mulanya, guru mengimbas kembali konsep pola dengan menggunakan bahan maujud. Kemudian, guru menguji pengetahuan murid dengan bersoal jawab mengenai pola yang terdapat di persekitaran. Contohnya, nyatakan pola yang terdapat pada papan dam ini. Langkah ketiga, PDP dijalankan. Contohnya, murid menyatakan warna yang tertinggal dalam susunan untuk melengkapkan pola dengan menggunakan bahan maujud semasa aktiviti hands-on. Susunan buah apel hijau dan apel merah disediakan. Murid meletakkan sama ada apel hijau atau merah pada ruang kosong untuk melengkapkan pola.
Selesai aktiviti hands-on, murid akan mewarna ruang kosong untuk melengkapkan pola pada lembaran kerja. Langkah seterusnya, guru akan mengenal pasti tahap penguasaan murid berdasarkan pentaksiran formatif yang dijalankan. Murid yang telah menguasai akan mengikuti aktiviti pengayaan. Contoh aktiviti ialah menghasilkan kraf rantai kertas. Guru menunjukkan cara membuat kraf rantai kertas dengan mencantumkan keratan kertas warna dan membentuk pola cantuman. Seterusnya, murid menghasilkan kraf rantai kertas dengan melengkapkan pola mengikut kreativiti sendiri. Manakala murid yang belum menguasai akan mengikuti aktiviti pemulihan. Contohnya, murid dibimbing dalam kumpulan kecil untuk melengkapkan pola dengan menggunakan bahan maujud, iaitu menyusun blok dengan warna yang berbeza. Murid juga boleh menjalankan aktiviti di lembaran kerja atau gamifikasi dalam talian. Pada akhirnya, murid mencapai objektif pembelajaran sepenuhnya dan bersedia untuk pembelajaran seterusnya.